Maharaja Pedang Tertinggi. Bab 23. Seorang lagi jenius peringkat Tuhan. Ding Hao menyerahkan lencananya secara senyap dan meninggalkan pentas dengan tenang. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang rendahan seperti dia. Di perimeter jauh arena ujian, dua lelaki muda berdiri di atas pokok purba. Mereka nampaknya tidak bersembunyi, tetapi orang ramai di bawah mereka, termasuk orang tua pertama pintu gerbang tua, Liu Wenkuang, tidak dapat melihat mereka atau merasakan aura mereka. Ia adalah pemandangan yang sangat pelik. Abang kanan Leng, apa yang kamu lihat? Tanya si Feizu sambil tersenyum. Dia memakai sut kuning, dan rambut perang panjangnya diikat dengan benang emas. Saya percaya hanya ada seorang jenius tahap dewa sekali 6 tahun lalu. Yang lain menjawab, dia memakai jubah seputih salji, dengan rambut hitam panjang yang menyarung bahunya, dan dia mengeluarkan aura dingin. Murid sekte yang mencari ilmu pedang secara kasar dibahagikan kepada 5 peringkat nama, pintu luar, pintu dalam, pengganti, dan teras. Kedua-dua mereka adalah tokoh teratas di kalangan murid teras pintu dalam mazhab, dan kekuatan mereka jauh melebihi orang tua gerbang luar. Adakah kita mahu merekrutnya? Tanya si Feizu. Sudah tentu, walaupun kita tidak boleh merekrutnya, kita tidak boleh membiarkan lelaki itu mengambilnya. Balas Leng Yixuan dengan senyuman dingin. Seorang jenius tahap dewa sepatutnya menjadi kesayangan mazhab itu. Dan saya dapat tahu bahwa auranya luar biasa. Dia mungkin juga berasal dari keturunan yang kuat. Melainkan kemalangan berlaku. Dia sudah pasti akan naik pangkat. Apakah jenis kemalangan? Si Feizu terpegun. Leng Yixuan tidak menjawab. Si Feizu kembali sedar dan berkata sambil tersenyum. Saya tertanya-tanya bagaimana dia akan beraksi dalam ujian lain. Awak nak pergi tengok. Tidak mengapa, kita boleh serahkan kepada orang di bawah. Leng Yixuan menggelengkan kepalanya dan hendak mengatakan sesuatu yang lain. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh berlaku di kejauhan. Satu lagi letupan cahaya cemerlang memanah ke langit, sama murni dan tinggi seperti Ding Hao. Satu-satunya perbezaan ialah cahayanya berwarna hijau segar, menyemai seluruh hutan di sekelilingnya dengan kehidupan. Rahang kedua-dua lelaki itu jatuh karena terkejut. Saya tidak percaya bahwa ada seorang lagi jenius tahap dewa. Haha, siapa sangka saya seorang jenius tahap dewa. Saya tertanya-tanya apa yang diwakili oleh cahaya perak ini. Selepas meninggalkan peringkat ujian, Ding Hao tidak dapat menahan keterujaannya lagi. Mengikut ingatan, dia tidak pernah menjadi luar biasa dalam mana-mana banyak ujian yang dia ambil sebelum ini. Keajaiban hari ini pasti ada kaitan dengan pengalamannya di dalam gua di bawah tebing sampah. Ilusi pedang yang memasuki tubuhnya dan cecair putih misteri yang bertukar menjadi hitam mungkin mengubah elemen tubuhnya. Saya sepatutnya tidak mempunyai masalah untuk memasuki sekte yang mencari ilmu pedang sekarang. Ding Hao merasakan beban akhirnya terangkat daripadanya. Dia berjalan ke dataran ritual di hadapan dan akhirnya berasa seperti dia berada di pergunungan ini, yang seindah Eden. Mulai sekarang, dia boleh meninggalkan kawasan Setinggan dan tinggal di sini. Saya tertanya-tanya bagaimana keadaan Xie Jiyu dan kakaknya. Pikiran Ding Hao tiba-tiba beralih kepada mata yang menakjubkan gadis misteri itu dan adik perempuannya yang comel Ding-Ding. Xie Jiyu juga telah mengambil bahagian dalam ujian masuk. Tetapi dia tidak tahu sama ada dia lulus. Memandangkan tubuhnya yang lemah dan kekurangan pengalaman seni mempertahankan diri. Saya harap dia bertuah. Ding Hao mengeluh. Dalam sekejap, dia tiba di arena ketiga untuk menguji meridian. Seni mempertahankan diri dunia ini ditubuhkan berdasarkan Qi, meridian, dan acupoints. Selepas 2 ujian pertama, terdapat lebih sedikit orang yang tinggal daripada sebelumnya. Kira-kira beberapa ribu orang. Ujian meridian adalah mudah dan tidak memerlukan alat khas. Sebaliknya, penatua berjubah perak secara pribadi menguji subjek dengan menyuntik Qi ke dalam badan mereka untuk menentukan fleksibiliti dan kedalaman meridian mereka. Nomor 756. Yao Jing, meridian tahap ketiga. Nomor 876. Kebilun, meridian tahap ke-6. Nomor 2243, Wang Jun, meridian peringkat keempat. Nomor 178, Lao Denuo, meridian tahap kedua. Nomor 88,
Li Chanyang. Meridian peringkat pertama. Tidak teruk. Boleh tahan. Ding Hao ternampak anak datuk bandar kampung siang. Li Chanyang. Antara peserta ujian. Lelaki muda ini kelihatan sangat rapi dan elegan. Dan meridiannya berada dalam keadaan yang sangat baik. Mendapat pujian daripada orang tua. Kualiti meridian dibahagikan kepada 6 kategori. Peringkat pertama adalah yang terbaik untuk membangunkan bakat. Manakala peringkat ke-6 adalah yang paling teruk dan akan menghalang sesiapa sahaja daripada cemerlang. Walaupun saya tidak tahu betapa bagusnya elemen Li Chanyang, meridiannya sempurna. Nampaknya dia seorang yang jenius. Ding Hao berpikir, dia penuh menjangkakan kualiti meridiannya juga. Dia menghampiri penatua di stesen ujian dan menyerahkan lencananya. Oh, awak Ding Hao. Orang tua itu memandangnya dengan ekspresi pelik. Berita mengembara dengan pantas dalam sekte yang mencari ilmu pedang. Perkataan unsur-unsur Dewa Ding Hao telah tersebar dengan jelas ke kawasan ujian ini. Orang tua itu dengan penuh semangat meletakkan jarinya pada pergelangan tangan Ding Hao. Dan hembusan ki hangat perlahan-lahan memasuki tubuhnya. Orang tua itu tiba-tiba memandang Ding Hao dengan ekspresi yang berubah. Berkerut sedikit, dan coba menguji sekali lagi. Secara beransur-ansur, Ding Hao merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Semua orang telah mendapat keputusan mereka dalam masa kurang dari 1 menit. Walau bagaimanapun, orang tua ini berpeluh dengan kuat ketika dia menyalurkan banyak tiupan ki ke dalam badannya dan tidak dapat mengesan apa-apa. Akhirnya, orang tua itu mengeluh dan berkata, "Badan awak sungguh pelik. Saya tidak boleh memberitahu apa itu. Saya hanya akan meletakkan awak sebagai meridian tahap kedua." Dia mengukir kedudukan pada lencana Ding Hao dan menyerahkannya kembali. Bersambung bab 24. Maharaja Pedang Tertinggi. Bab 24 Jemputan daripada Tranquility Academy. Terima kasih, Penatua. Ding Hao menerima lencana itu dan pergi dalam keadaan keliru. Kenapa dia baru meneka kedudukan saya? Apa yang sudah terjadi? Bolehkah Penatua itu benar-benar tidak menguji kualiti meridian saya? Atau adakah dia menemui sesuatu? Ding Hao tidak dapat memahaminya. Tidak mengapa, meridian tahap kedua masih di atas Purata. Dan sebagai tambahan kepada elemen tahap Tuhan saya mempunyai masa depan yang cerah dalam seni mempertahankan diri. Tekad Ding Hao tidak goyah. Apabila hampir tengah hari, Ding Hao menamatkan ujian pemahamannya di arena keempat. Kefahaman adalah kekuatannya. Dia tidak menyembunyikan apa-apa. Menyiarkan siaran adalah perkara yang paling bodoh untuk dilakukan pada masa ini, karena prestasinya akan menentukan statusnya di kalangan murid sekte yang mencari ilmu pedang pada masa hadapan, dan seterusnya menentukan sumber dan pengetahuan yang dia terima. Oleh itu, dia terpaksa mempamerkan nilainya kepada mazhab itu sekarang. Ujian pemahaman pada asasnya mempelajari kemahiran pedang yang ditunjukkan oleh murid generasi ketiga dalam tempoh yang singkat. Ia adalah penilaian yang sangat adil. Setiap peserta ujian perlu mempelajari kemahiran yang berbeza, tetapi mereka sama-sama sukar. Ia hanya memerlukan satu pencarian untuk Ding Hao untuk menguasainya. Juga, kemahirannya tidak lebih lemah daripada murid generasi ketiga sama sekali. Persembahan cemerlang seperti ini mengejutkan semua orang. Semua penatua terpegun dan menilai pemahamannya sebagai luar biasa. Kemudian, mereka tidak dapat membantu tetapi memintanya untuk mencoba beberapa kemahiran lain, yang dia capai semudah dahulu. Mereka yang mengisyaki bahwa dia menipu semuanya akhirnya kagum dengan bakatnya. Berita tentang prestasi Tuhannya dalam ujian lain juga telah tersebar ke seluruh orang ramai. Setiap tahun, jenius akan muncul dalam ujian kemasukan sekte yang mencari ilmu pedang. Dan tahun ini nama Ding Hao yang bergema di mana. Tidak lama kemudian, bahkan mereka yang tidak melihatnya secara langsung mengetahui bakatnya. Dan banyak orang tua yang menguji terkejut. Malah dikabarkan bahwa beberapa orang tua gerbang dalaman yang sukar difahami menunjukkan minat terhadap jenius ini. Pada tengah hari, Ding Hao tidak meneruskan ujiannya, tetapi duduk di bawah pokok dan mula makan tengah harinya. Selepas menyelesaikan 4 ujian, tidak ada keraguan tentang penerimaannya terhadap mazhab. Dia memutuskan untuk mengambil masa ini untuk memikirkan langkah seterusnya. Orang tua pintu luar Liu Wenkuang betul. Selepas memasuki mazhab, dia perlu mencari tuan yang baik. Di dunia ini,
Tuan seseorang adalah sama pentingnya dengan mazhab seseorang. Walau bagaimanapun, ini kebanyakannya bergantung kepada nasib. Adakah Anda Ding Hao? Satu suara lantang tiba-tiba bertanya. Ding Hao mendongak dan melihat seorang lelaki muda berpakaian mewah. Dia berjalan dengan dua pengawal berperisai dan memandang Ding Hao dengan bangga. Ding Hao tahu siapa dia. Dia adalah Cao Yu yang kacak dan bongkak, yang dianggap sebagai elemen air tahap pertama semasa ujian pusingan pertama. Ding Hao mengangguk dan bertanya, "Apa yang kamu mahu? Saya dengar awak ada unsur misteri tahap Tuhan dan pikir awak seorang yang jenius." Betapa rabunnya. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa saya adalah satu-satunya jenius. Jadi lebih baik Anda sadar bahwa unsur-unsur tidak bermakna apa-apa. Selepas kita memasuki sekte yang mencari ilmu pedang, hanya pertapa pantas akan menang. Ding Hao, mari kita lihat siapa yang lebih kuat dalam 6 bulan. Saya harap awak tidak akan mengecewakan saya. Cao Yu kemudian berpaling untuk pergi bersama dua pengawalnya. Saya juga di sini untuk memberitahu Anda bahwa saya ingin mencabar Anda apabila kita memasuki mazhab. Saya, Geyin, juga akan melebihi kamu untuk menjadi murid generasi kelima yang paling kuat. Haha, saya nak sahut cabaran ini juga selepas Cao Yu menghasut. Beberapa peserta ujian yang cemerlang turut mencabar Ding Hao dengan berani. Mereka semua telah menunjukkan prestasi yang sangat baik dalam ujian sebelumnya sehingga mereka pasti akan memasuki mazhab. Wajah seperti kanak-kanak mereka dipenuhi dengan keyakinan dan kebanggaan, mengingatkan Ding Hao pada zaman sekolah menengahnya dalam kehidupan lampaunya. Apabila dia mendapat markah ujian tertinggi dalam grade-nya, ramai pesaing telah mengumumkan bahwa mereka akan melebihinya dalam ujian seterusnya. Ini adalah semangat belia. Pada masa ini, Ding Hao menyadari bahwa persembahannya terlalu ketara dan telah menarik permusuhan. Sekarang, memasuki sekte yang mencari ilmu pedang tidak menjadi masalah bagi Ding Hao. Cabaran yang lebih sengit akan menantinya di dalam mazhab. Selain itu, tidak seperti sekolah menengah, persaingan ini akan menjadi lebih berbahaya, mungkin mengenai hidup atau mati. Ding Hao tersenyum lebar. Dia mengalu-alukan pertandingan itu. Maafkan saya. Adakah Anda Ding Hao? Orang lain bertanya. Itulah saya. Adakah Anda di sini untuk mencabar? Ding Hao mendongak kesal tetapi tiba-tiba terkaku. Kali ini, penceramah bukan penguji, tetapi seorang lelaki separuh umur berjanggut putih. Dia memakai jubah berwarna biru tua dan mengeluarkan aura lembut, membuatkan orang di sekelilingnya serta-merta berasa kepercayaan. Tuan, awak Ding Hao berdiri. Anda benar-benar jenius muda, kata lelaki itu sambil tersenyum. Saya Limu, seorang guru di sekte manusia pertama di Snow Providence, Tranquility Academy. Adakah Anda mau menyertai akademi saya? Akademi Ketenangan. Ding Hao terkejut. Pancaran kilat menyambar di pikirannya. Ding Hao tiba-tiba teringat bahwa pada hari pertama dia tiba di dunia ini, dia telah mendengar beberapa pengikut sekte yang mencari ilmu pedang membincangkan 4 pendekar besar wilayah salji. Mereka telah menyebut dalam ceramah mereka bahwa pendekar pedang pengejar angin sekte yang mencari ilmu pedang, Guan Feidu, telah mencapai kemuncak ilmu pedang. Tetapi dia mudah dikalahkan oleh pendekar pedang berusia 14 tahun yang misterius. Ini adalah insiden abad ini di Snow Province. Lelaki muda itu ternyata jenius dari Akademi Tranquility, Mo Tianyang. Menurut sejarah sekte yang mencari ilmu pedang, Akademi Tranquility ialah mazhab manusia pertama di Snow Province, dan satu-satunya mazhab grade ke-7 di wilayah itu. Ia juga mendominasi sekte pencari ilmu pedang grade 8 dari segi kuasa dan jumlah tuan. Dikabarkan bahwa kriteria pemilihan Tranquility Academy sangat ketat sehingga mereka tidak menerima sesiapa kecuali jenius. Dia tidak akan pernah menjangkakan seorang guru dari Tranquility Academy akan menjemputnya secara pribadi untuk menyertainya. Bersambung, bertemu di bab seterusnya.